Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik. Jadi yang ketiganya iaitulah tentang masih lagi dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tadi, rukun agama tadi, iman, Islam, ihsan. Okey. Sekarang kita pergi kepada ihsan pula. Ada satu lagi bahagian. Yang ni di mana kita belajar perkara ihsan ni? Iaitu di dalam ilmu tasawuf. So ilmu tasawuf. Jadi untuk maklumat, ketiga-tiga ilmu ni, iman, fiqh, tauhid, tasawuf ni, sebelum kita nak mengaji kitab-kitab dia, buku-buku dia, biasanya kita akan belajar tentang mabadi dia. Mabadi ni dipanggil anggaran dasar. Mana datang ilmu ni contoh? Mana datang ilmu ni? Ilmu datang daripada mana? Siapa yang bawa ilmu ni? Tu. Tu dia ada benda-benda tu semua. Jadi kalau dia tak ada benda tu, kita duk syak wasangka macam-macam, banyak sangat syak kita ni. Kalau kata ilmu tauhid ni, dia ada mabadi dia ada 10. Tauhid ada 10, fiqh ada 10, semua ada 10. Ya. Nama dia apa, tempat ambilan dia kat mana, kandungan dia apa, tempat bahasan dia apa. Contohnya. Kemudian faedah dia apa, nisbah ilmu ni apa, siapa yang menghantarkan ilmu ni, hukum dia apa, kelebihan apa, dan kesudahan ilmu ni apa. Macam itu lebih kurang. Itu mabadi dia. Jadi bila kita tahu, ilmu ni maknanya bukanlah saja-saja ditulis oleh para ulama, bukan. Ada semua dia dibuat tu kan. Cuma kita sebab dah lama sangat kita tak mengaji, maka saja Allah nak latih kita, nak didik kita ni. Allah kurung kita. Allah suruh mengaji. Kita ni sebenarnya nak faham sikit bab ni, yang berlaku kat kita sekarang ni semua takdir Tuhan. Yang masuk grup ni bukan ramai pun, 256 orang dah penuh dah. Yang masuk ni pun sebab Allah yang nak. Berapa ramai tak boleh masuk, paksa kita buat grup nombor 2 pula. Ada lagi permintaan, ramai tak boleh masuk. Tak tahulah sebab apa. Orang nak mengaji, maknanya ada dah minat. Siapa yang takdir kan? Allah Ta'ala. Macam kita lah. Pasal apa tak lagi masjid lah? Pasal kaki kita tu Tuhan tak gerak. Pasal apa tak nak pergi ngaji? Sebab kaki kita tu Tuhan tak gerak. Kita duduk hidup kita ni dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat Allah dah takdir dah kat kita. Hari ni kamu kena gini, hari ni kamu kena gini. Tak usah duk sombonglah kita ni. Jadi malam ni pun Allah yang takdir kat kita. Mu kena mengaji Allah. Bila Allah hendak kebaikan kat kita, Allah akan letakkan kita di tempat yang baik. Bila letak tempat yang mulia, tempat yang baik, kita ngajilah. Kita faham balik, oh memang Allah hendak aku jadi baik. Mungkin dah teruk sangat aku ni. Dah hubud dunia ni dah dahsyat sangat dah. Dah tak kepala ekor dah. Sampai baca Jawi pun tak boleh dah. Bukan baca Quran, baca Jawi pun tak boleh. Tulis nama Jawi pun tak pandai dah. Okey. So jadi, ni dalam ihsan. Ihsan pula. Ilmu tasawuf. Okey. Rukun dia berapa? Oh, ada rukun ke ihsan ni? Ada lah. Tak mengaji macam mana nak jumpa? Baik. Jadi tak apa, insyaAllah. Jadi kita belajar. Kita ni kira kita letak. Kita ni orang nak mengaji. Baik, ada 2. Apa dia? Yang pertama puji. Yang kedua keji. Sebab apa? Dalam ihsan ni, ilmu tasawuf ni, yang semalam kita belajar, taharah batin. Nak menyucikan perangai-perangai buruk, akhlak buruk, kelakuan buruk, kena ada kaedah dia. Maka sebab tu di sini rukun dia ada 2. Puji dan keji. Baik. Apa makna puji? Puji itu ialah iman dan taat. Iman dan taat. Nak dapat martabat iman ya Allah, tak tahulah. Manakala keji apa? Keji ni keji. Hina keji. Keji ni apa? Keji itu ialah kufur dan maksiat. Yang semalam taharah batin tu nak buang ni lah yang keji ni. Supaya kita Allah angkat balik, letak di tempat yang mulia ni. Sebab kena ingat. Dalam surah Asy-Syams Tuhan kata apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan atas anak Adam itu jalan-jalan fujuraha, jalan-jalan keji, jalan-jalan kejahatan. Baru dah jalan takwa.
Kenapa Tuhan sebut keji dulu? Fujurah. Sebab manusia ni sangat suka kepada perkara yang keji. Jahat nombor satu. Benda-benda tak elok nombor satu. Lepas tu barulah takwa. Benda Tuhan kata lagi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri dia dan merugilah orang yang mengotori jiwa dia. Nampak tak Tuhan sebut situ? Bila nak baik, Tuhan puji yang baik dulu. Bila nak sebut, Tuhan sebut. Sebab nak cerita kat kita punya teruknya kita manusia ni. Al-insan ni pelupa lah kita ni. Kita ni manusia ni adalah haiwan yang berkata-kata. Boleh cakap yang lebih sikit daripada binatang je. Tu yang dalam Quran dia sebut bila perangai tu teruk, lebih hina lagi sama dengan binatang. Malahan bahkan lebih hina lagi daripada binatang tu kita tu. Jadi supaya Allah angkat martabat kita, Allah angkat darjat kita daripada hina perangai haiwan kepada makam manusia ni. Manusia ni kalau dia mulia iman dia, naik lebih tinggi pada malaikat lagi. Bukan dekat malaikat lebih tinggi, tapi kalau hina, lebih hina pada haiwan lagi, haiwan ternak tu. Sebab tu dalam kitab Imam Ghazali dia sebut, nanti kita belajar esok tentang perangai babi, perangai anjing. Ni, macam mana perangai babi, macam mana nak jaga dalam badan kita ni. Ada belaka. Ada belaka dan nanti kita akan bincang balik macam mana nak faham supaya kita Allah teruknya kita ni. Baru kita tahu kita ni cukup hina. Semua busuk keluar pada kita. Tak ada yang wangi pun. Itulah kita hina tak hina kita. Melainkan orang yang bertakwa di sisi Allah. Okey. So jadi ini tajuk dia. Puji iaitu iman dan taat. Keji itu adalah kufur dan maksiat. Kufur maksiat ni teruk sangatlah. Hina lah. Baik. Jadi nak ikut mazhab mana? Pun ada mazhab juga. Jadi nak mengaji bab ni pun kena ada mazhab. Takut nanti sesat. Bab hakikat, bab tasawuf ni paling ramai manusia sesat. Sebab apa? Main dengan iblis ni, seronok kan. Dia kononnya dia sampai dah, dia kata dia alam tinggi tu. Sampai alam lahut. Walahal duduk sesat dalam alam jin lagi. Sebab jin ni, macam saya cerita kemarin tu, kita nak sampai ke alam lahut tu, kita kena cecah berapa alam. Berapa alam kita nak kena pergi. Daripada alam kita ni, alam syahadah ni, naik satu alam. Lepas alam kita ni adalah alam jin. Jin dekat sangat kita, dia panggil alam misal. Alam misal ni sebelah kita je. Penuh dengan jin. Alam jin saja ada 14 alam. Satu alam jin tu kalau nisbah dengan alam kita ni macam biji sawi. Alam jin yang pertama tu letak tengah laut tu. Yang luas tak bertepi. Tu nisbah dia. Jin tu punya luas alam dia. Lepas tu dia hidup 1000 tahun. Jadi, siapa-siapa masuk dalam itu, memang terperangkap. Sebab tu ketika malam-malam Mi'raj, Rasulullah masuk dalam tu, kan dia bertemu dengan Ifrit, bawa cambuk api nak pukul dia. Lalu Jibril mengajak ada doa, Nabi baca doa, terpelanting cambuk api tu. Sama dengan kita juga. Bila kita nak naik ke langit, nak masuk, wajib kita lalu alam dia dulu. Sebelah kita je alam dia. Ada 14 alam jin. 7 alam jin kafir. Raja dia bernama Ifrit. Dan rakyat dia tu nama jin pelik-pelik lah. Satu alam tu Mara'ah lah. Nama dia siapa tak pernah ingat nama alam jin. Naik 7 alam lagi tu, nama jin Islam pula. Nama dekat-dekat nama malaikat Mikail, Samsiail, Jibriail, nama dekat-dekat dengan nama-nama macam nama-nama malaikat. Jangan betul kena hati-hati. Bab ilmu tasawuf ni paling kena hati-hati sebab mudah sesat. Jadi kena betul tok guru dia, kena betul ulama dia, mazhab dia. Okey. Jadi ringkasnya banyak mazhab. Saya sebut kat sini yang rajih, yang terkenal mazhab Junaid al-Baghdadi. Masyhurlah sebab Junaid ni asal dia raja. Dia masuk dalam hutan lah, dia tak ada lagi mazhab dia. Mana anak murid dia? Al-Qushari. Ataupun mazhab Imam Al-Ghazali, boleh ikut. Ataupun mazhab Abdul Qadir Al-Jilani. So kita boleh pilih lah. Tengoklah. Jadi nak tentukan kita ni nak ikut mazhab mana? Kita ikut tok guru kita tengah ngaji. Kalau orang ikut tarikat, contohnya dia ambil tarikat Ghazaliyah, maka dia adalah pengikut kepada mazhab Imam Al-Ghazali dari segi ihsan dia. Segi ihsan dia. Lain tak beza, amalan biasa. Yang peka tauhid. So jadi dalam masalah ihsan, dalam masalah tasawuf, kita ikut mazhab Imam Al-Ghazali contoh dia. Kalau ikut macam orang ambil tarikat Qadariyah, dia ikut kepada Syekh Abdul Jalani contoh. Macam-macam lah. So, jadi banyak kalau amalan tarikat. Kemudian ada juga dipanggil amalan Khalifah Pusaka Wali. Ni daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu pun boleh ikut, siapa nak ikut. Jadi kaedah-kaedah ni berbeza. Yang kaedah sufi ni begini kan. Jadi tu nama dia ihsan ataupun dari segi ilmu dia ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang asas ada kena belajar. Ni 10 puji itu ada 10 perkara kena belajar. Keji itu ada 10. Semalam saya dah tulis dah dalam tu. 10 keji, 10 puji.
Hak puji tu teruklah riak, sombong, sum'ah, takabur, tamak, hubud dunia semua. Yang pujinya pula redha, syukur, kasih kat Allah, kasih kat Nabi. Tu 10 10 10 lah, cukup lah, banyak sebenarnya. So, jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin tu dia tulis macam tu, insya-Allah. So kita akan belajar satu. Kita ni jadi anak murid ni senang. Kita biarlah kita merendah diri, tak apa. Kan? Kita merendah diri, kita yang untung. Saya ni tolong-tolong ya, bukan nak ngajar tuan-tuan puan sekalian ni. Sekadar ni musim ni, tengok tak ada, senyap, orang duduk kat rumah. Rasanya ni PKP sambung lagi ni. Kalau PKP sambung lagi, kita sambung lah. Kalau PKP tak sambung, kita fikirlah tengok. Mungkin ramai dah sibuk. Kalau sibuk, kita tak payahlah buat kuliah macam ni dah. Tu. Jadi itulah perkara-perkara yang kita kena ambil. So ada 3 bahagian ni. Rukun agama tadi, fiqh, tauhid, tasawuf. Ni yang asas lah nah. Kalau cerita detail panjang lah kalau kita mengaji agama ni. Tapi sekadar orang awamnya kita ni, kalau boleh lepas yang ni pun, dah alhamdulillah, dah syukur kat Tuhan dah. Kalau boleh lepas yang tiga punya, apa kata, 3 mazhab ni, 3 ilmu ni, cukup dah untuk kita ni, nak bawa bekalan kita. Ya? Ni agak-agak rumit benda macam ni. Ya? Wallahualam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.